Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sila ke muka surat 373. Semalam akhir ayat yang kita baca, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Dan kalaulah Tuhanmu mahu, laja'alan nasa ummatan wahidah, nescaya Dia menciptakan manusia ini sebagai satu umat sahaja. Kalau Tuhan mahu, tapi Tuhan tak mahu jadi satu umat sahaja. Mengapa? Kerana tidak menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuasaan yang lebih dari itu. Yang satu umat saja itu bangsa ikan dan bangsa bukan manusia. Manusia itu berbeza antara satu dengan lain, berbeza. Jadi kita lihat umat ikan, dia satu umat, satu bangsa, satu jenis. Demikian juga besar kecilnya, kita lihat di sana pula kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ikan bilis itu sampai bila-bila pun bilislah dianya. Bilis dia tak jadi lebih besar daripada bilis sampai kembung, tak jadi. Demikian juga yang lain-lain lagi pun. Manusia pun boleh kami jadikan macam tu juga, sama saja di antara satu dengan lain. Kalaulah kebanyakan manusia timbangannya 65 kilo, kita katakanlah semua 65 kilo, senang saja orang nak buat seluar, nak buat apa, tak payah ukur lagi. Jadi Tuhan tak mahu macam tu. Tuhan tak mahu. Jangan tanya kalau Tuhan tak mahu. Mengapa tak mahu? Itulah yang lebih baiknya. La tas'al masyiatullah. Jangan awak tanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia tak kehendak macam tu. Kehendak Allah Subhanahu wa taala bebas dan mutlak. Tak ada siapa yang boleh mengawalnya. Jadi itulah dia dalam di sini, wala yazaluna mukhtalifina, oleh kerana Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk menjadikan umat ini satu saja. Oleh yang demikian mereka tak habis-habis, tak putus-putus berikhtilaf. Saya sebutkan dahulu ikhtilaf ini besar. Ikhtilaf ini perkara-perkara pokok. Manusia sentiasa ikhtilaf antara satu dengan lain. Illa man rahima rabbuka walidzalika khalaqahum, kecuali yang Allah hormati, yang Tuhanmu menghormati, merahmati mereka, itu saja yang Allah jadikan tidak berkelisih, tidak bergeser antara satu dengan lain, tidak ikhtilaf antara satu dengan lain. Wa tammat kalimatu rabbika, dan telah sempurna kalimah keputusan Tuhanmu, la'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. La'amla'anna, demi sesungguhnya aku akan penuhkan neraka Jahannam itu dengan jin dan manusia, ajma'ina, seluruh jin dan seluruh manusia, berbeza antara satu dengan lain, biar seramai mana sekalipun. Ini keputusan Allah Subhanahu wa taala, siapa pun tak boleh bertanya. Sebahagian ulama, terus ke perenggan di bawah, sebahagian ulama berpendapat keharusan perang terhadap orang kafir ialah kerana kekafiran mereka, kerana kekafiran. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala memerintah supaya memerangi orang kafir. Ini bermakna prinsip hubungan di antara orang mukmin dengan orang kafir. Ini bermakna hubungan orang yang bukan Islam ialah perang. Jadi hubungan dengan orang bukan Islam dengan orang Islam ni hubungannya bagaimana? Damai ataupun perang? Perang katanya. Perang. Kata kumpulan yang kedua ini. Kumpulan yang pertama bukan damai, bukan perang hubungan.
tetapi damai asalnya. Kalau perang itu berlaku, maka disebabkan kerana lain, bukan kerana kekafiran mereka, kerana lain. Kerana lain itu misalnya apa? Kerana mereka zalimi. Zalika bi'annahum zulimu wa anna Allah ala nasrihim laqadir. Kerana mereka menzalimi orang Islam. Jadi orang Islam, perang itu jika berlaku kerana mempertahankan diri, mereka boleh mempertahankan diri mereka. Orang Islam juga mempertahankan diri mereka juga kerana mereka dizalimi. Berbagai-bagai kezaliman boleh berlaku. Kezaliman itu dalam berebut rezeki, kezaliman itu dalam merebut harta, dan berbagai-bagai lagi boleh berlaku perselisihan. Namun perselisihan itu berlaku bukan kerana perbezaan agama. Tak ada agama, tiada tekanan bagi orang kafir untuk selama-lamanya mereka menjadi kafir, dan tiada tekanan juga sebagai pilihannya mereka hendaklah memeluk Islam semua sekali. Itu bukan pilihan. Allah beri kebebasan kepada mereka. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku akan masukkan mereka, akan penuhkan mereka. La'amla'anna ni penuh neraka dengan neraka dengan manusia, jin dan manusia, penuhkan mereka. Itu terjemahan yang kasar lah. Kasar kerana penuhkan neraka artinya selagi takkan penuh akan diisi sehingga penuhnya. Wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan perangilah orang kafir itu kafatan, semua sekali, kafah. Dan perangilah kaum kafir musyrikin seluruhnya, kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah bahawa Allah bersama orang yang bertakwa kepadanya. Ini ayat yang dibaca oleh kumpulan yang kedua ini. Qatilul musyrikin kafah, bunuhlah orang kafir musyrikin itu semua sekali, sebagaimana juga mereka bercita-cita untuk membunuh kamu semua sekali. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ingatlah di sana Allah bersama orang yang bertakwa kepadanya. Jangan bimbang, Allah Subhanahu wa taala mengaku bahawa dia bersama dengan orang yang bertakwa, artinya mengawal orang yang mukmin ini daripada dibunuh oleh orang kafir. Jika begitu, jika kafir ini itu dibunuh kerana ataupun diperangi kerana hubungan dengan mereka, hubungan perang, bukan hubungan damai. Kumpulan yang pertama menyebutkan sebelum ini hubungan dengan orang kafir musyrikin, hubungan damai asalnya. Jadi kalaulah berlaku peperangan bukan disebabkan mereka kafir, tetapi disebabkan mereka zalim terhadap orang mukmin, orang zalim. Zalim itu bagaimana? Zalim dalam menindas hak-hak orang Islam sebagai manusia, tidak ditangani dengan baik, tidak dihormati nyawa dan kehidupan mereka, tidak bebas. Ayat ini dan kebanyakan ayat mengharuskan perang terhadap kaum musyrikin. Kaum musyrikin adalah dengan disertakan alasannya, iaitu kerana mereka memerangi umat Islam. Tidak ada yang mengharuskan perang terhadap orang kafir secara mutlak. Ayat ini juga menyebutkan kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Itu dia syaratnya, orang musyrikin itu boleh diperangi. Oleh kerana ayat ini sebenarnya tidak mutlak, tapi bersyarat.
syaratnya mereka terlebih dahulu membunuh kamu semua sekali, maka mereka itu boleh diperangi. Dan dalam peperangan itu, pembunuhan adalah satu perkara yang biasalah di dalam peperangan, tanpa menghormati nyawa dan hak pada ketika itu. Kita dah menyata semalam bahawa ayat mazhab yang pertama, pendapat yang pertama itulah menjadi pilihan para ulama, iaitu bukan kerana peperangan itu, bukan kerana hubungan kita dengan mereka, hubungan berperang, tapi hubungan damai. Jika berlaku peperangan, maka carilah di sana ada sebab-sebab lain maka diperang, menindas dan sebagainya. Ya, tidak mutlak. Hendaklah dipahami secara muqayyad. Muqayyad ni mutlak lah. Mutlak maknanya secara terus, tanpa kecuali. Tetapi Islam mengharuskan berperangan dengan orang kafir. Muqayyad yakni bersyaratnya kamu ditindas, kamu dinafikan hak-hak kamu sebagai disebabkan kamu berlainan agama dengan mereka. Kamu beragama Islam, mereka beragama kufur, agama syirik. Jadi kerana itu mereka memerangi kamu, maka tiada penghormatan lagi bagi orang kafir jika mereka menindas akidah dan keselamatan hidup. Hendaklah dipahami secara muqayyad, bersyarat maksudnya, iaitu dengan syarat-syarat tertentu boleh kamu memerangi mereka. Syarat-syarat yang mengharuskan perang terhadap orang kafir ialah seperti pencerobohan mereka terhadap orang Islam, pengusiran, keganasan dan gangguan terhadap akidah dan hukum-hukum agama. Ini dia syarat boleh memerangi. Kita boleh memerangi orang musyrikin dan orang-orang kafir. Tapi jika tiada syarat-syarat ini, hubungan kamu mereka adalah memelihara keselamatan, hubungan baik, maka apa lagi yang boleh yang ditunggu-tunggu? Itulah dia syaratnya, keselamatan. Kamu boleh beribadat di mana-mana, kamu boleh bertahlil di mana-mana, boleh melakukan kegiatan Islam di mana-mana. Jadi ini adalah syarat-syarat untuk kamu menjaga hubungan baik dengan mereka. Menyertai pakatan orang kafir memerangi Islam. Apa hukumlah maksudnya? Menyertai pakatan orang kafir memerangi Islam. Antara hukum yang tetap dalam Islam ialah haram bekerjasama dengan orang bukan Islam yang memasuki Islam. Mereka memasuki Islam secara terbuka dan terancang. Ini telah ditentukan, telah diputuskan oleh Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' ulama, sebagaimana Allah dalam firman Allah, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Ini dia ayat yang melarang bekerjasama dengan orang bukan Islam. Orang bukan Islam itu terdiri daripada Yahudi, Nasara, kerana mereka bertolong-tolongan antara satu dengan lain. Tak disebut kaum musyrikin di sini. Kaum musyrikin dia lebih buruk lagi daripada Nasara dan Yahudi. Lebih buruk. Kerana apa? Yahudi ini sekurang-kurangnya dia ada agama Yahudi. Demikian juga Nasara, dia ada agama. Musyrikin tak ada agama. Agama mereka kufur. Agama mereka patung-patung, berhala dan menyembah perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beza di antara tiga agama ini, syirik,
namanya musyrikin, Yahudi namanya Nasara, atau namanya Yahudi, nama agama mereka pun Yahudi, dan nama tubuh mereka pun Yahudi juga, bangsa mereka. Jadi ini lebih buruk lagi daripada Nasara, Yahudi. Jadi kalau begitunya, ini orang yang dilarang bekerjasama dengan mereka. Yahudi dan Kristian dan Nasara sama saja, dan musyrikin lebih buruk lagi keadaannya. Kita lihat terjemahan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasara sebagai teman rapat, kerana setengah mereka Yahudi dan Nasara menjadi teman rapat kepada setengahnya yang lain, dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman rapatnya, maka sesungguhnya dia adalah dari golongan mereka itu. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang berlaku zalim. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Ayat ini menyatakan berteman rapat dengan kaum Yahudi dan Nasara dilarang, sebab mereka ini golongan zalim, orang zalim. Nasara zalim dahulu dan zalim sekarang. Pada mula kelahiran Nabi Muhammad, orang Nasara pada zaman itu bersama di belakang Nabi SAW. Tetapi setelah berlalu beberapa ketika, mereka berpakat antara Yahudi dan Nasara sampai pada sekarang ini untuk menzalimi, menindas orang Islam. Dan memang mereka telah menindas, sama ada dari segi ekonomi, dari sudut cara hidup, pergaulan dan sebagainya. Kita lihat di sana ada rancangan mereka yang tersendiri untuk melakukan penindasan terhadap orang Islam. Jadi oleh yang demikian, berteman rapat dengan mereka adalah satu kesalahan. Kita tidak boleh mendoakan kepada mereka, misalnya supaya mereka juga terselamat daripada bala-bala yang menimpa, penyakit-penyakit yang berjangkit umpamanya. Kalau berteman rapat, maka wajar kita berdoa kepada mereka. Ayat ini melarang membantu, tolong-menolong antara satu dengan lain, Yahudi, Nasara dan musyrikin lebih-lebih lagi. Jadi kalau begitu, perkara doa terhadap orang kafir bukan satu perkara yang baru, dilarang dalam Al-Quran. Al-Quran melarang Nabi kita SAW daripada berdoa kepada bapa saudaranya yang mati di atas agama syirik, iaitu Abu Talib. Pada mulanya Nabi bercadang untuk berdoa juga kepada bapa saudara kesayangannya, Abu Talib, bapa saudara Nabi yang banyak menolong Nabi, terutama sekali dalam penyebaran dakwah Islam. Namun begitu, ayat Al-Quran menyatakan istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Sama ada kamu beristighfar, berdoa kepada mereka ataupun tidak berdoa, kalau kamu berdoa sampai 70 kali pun Allah tidak akan mengampuni, tidak akan memperkenalkan doa itu, memperkenalkan. Jadi ini kepada bapa saudaranya, Nabi kata la astaghfiranna lahum, aku akan beristighfarkan kepada mereka. Tak apalah, kata dianya, dari segi dia berkorban untuk mendoakan Abu Talib yang telah meninggal dunia di atas agama syukur, atas agama kufur, bukan syukur, agama kufur. Jadi kalau begitu, apa yang dilakukan oleh Nabi berhenti. Sampai nak pergi ke kubur pun dilarang. Walaupun Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada ketika itu melarang Nabi daripada menziarahi kubur Abu Talib.
dengan alasan Al-Quranul Karim menyatakan la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, tapi Nabi berkeras juga menyatakan dia akan bersedia untuk mendoakan bapa saudaranya, bapa saudara kesayangannya. Itu dia. Tetapi Sayyidina Umar tetap berpegang dengan ayat ini hinggalah turun ayat lain pula yang melarang sama sekali Nabi mendoakan orang kafir. Orang kafir yang terang-terang kekafirannya. Tapi kalau orang kafir yang tidak berterus terang, maka tidak ada sebab mengapa kita nak putuskan hubungan dengan mereka yang tidak berterus terang begitu. Tetapi barangkali kita ada alasan-alasan lain, alasan kita nak dakwah mereka. Setengah masjid pada hari raya mereka mengadakan jamuan hari raya dengan menjemput orang-orang yang bukan Islam hingga masuk ke dalam masjid pun, maknanya tidak ada satu larangan. Tak ada. Bolehkah ataupun tak boleh? Yang kebanyakan mufassirin, ahli tafsir menyatakan salah, tidak ada sebab mengapa kalau mereka tu tidak dijemput datang. Mereka dijemput datang pun setelah mereka jadi YB, kita jemput mereka datang. Ini pun satu perkara yang luar biasa dalam masyarakat Islam, luar biasa. Jadi dengan itu, kalau kita kata biasa-biasakan yang tidak biasa, itu tak boleh pakai di sini. Membiasakan yang tak biasa tak boleh pakai. Sebab apa? Kalau kita pakai mereka akan menjadi besar di rumah-rumah orang Islam. Tapi fatwa yang akhir-akhir ini ada juga ulama yang menyatakan tidak salah menjemput mereka ke masjid pun untuk hari raya bersama, dan kita menjadikan mereka kawan, teman dalam program-program agama. Mudah-mudahan mereka akan masuk Islam hasil daripada dakwah kita terhadap mereka. Jadi ini terpulanglah kepada pertimbangan masing-masing. Kedua-duanya ada ulama yang mempertahankannya, mempertahankan kedua-dua pandangan ini. Jadi saya rasa walaupun di masjid boleh dijemput mereka datang, tetapi di rumah-rumah juga berpilih-pilih lah. Hatta di masjid pun kita nampak yang berlaku pada akhir-akhir ini berpilih-pilih, bukan semua orang kafir itu dijemput datang, tetapi sebahagian daripadanya sahaja. Maka itu pun kerana mereka merasakan kurang senang bila orang kafir ini masuk dalam masjid, ataupun tidak masuk dalam masjid pun masuk dalam pagar masjid. Kalaupun mereka ini kita jemput datang, tetapi pakaian hendaklah sopan dalam Islam. Ini aurat, tutup, dan pakailah pakaian orang Islam, tutup aurat dan tutup apa-apa yang dilihat kurang biasa kita dengan orang yang berada di masjid ini. Kemudiannya ayat pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, al-muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruhu bihasbi imri'in min asy-syarri an yahqira akhahu al-muslim. Kullul muslimi 'ala al-muslimi haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Hadis ini menyatakan bahawa orang Islam mesti juga menjaga orang yang bukan Islam. Haram kita menyerang darahnya, hartanya dan kehormatannya. Jadi bila haram menyerang mereka, maknanya peperangan itu serangan pada hakikatnya. Peperangan juga tidak diizinkan kerana itu pencerobohan namanya, itu peperangan. Jadi hubungan kepentingan makan minum itu tidak dilarang. Mereka membuka kedai, kita pergi beli gula, kita pergi beli makanan, sayur-sayuran pada tempat mereka, tidak dilarang kerana itu bukan menceroboh. Ceroboh mereka adalah perang. Itu maksudnya.
Kemudian ulama Islam sepakat menyatakan haram membantu sesama Islam untuk melakukan dosa dan permusuhan. Kita bantu orang Islam umpamanya supaya orang Islam ni buat serangan terhadap orang bukan Islam, itu umumnya ulama Islam melarang. Sekat itulah dulu pagi ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu 'alan nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.